Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada hari ini untuk mendengar satu lagi penjelasan saya tentang teknik penulisan karangan. Teknik penulisan yang saya maksudkan ialah teknik penulisan menggunakan nama teknik Cindai. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik Cindai? Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik Cindai yang sebelum ini saya katakan nama teknik Cindai mengambil nama sempena nama kain Cindai. Sebelum saya menerangkan dengan lebih jauh lagi apakah yang dimaksudkan dengan teknik Cindai, izinkan saya menjelaskan tentang objektif kita pada hari ini. Baik, objektif yang pertama diharapkan selepas menonton video ini, murid dapat mengenal pasti teknik penulisan yang mudah. Yang kedua, murid dapat menggunakan dalam penulisan karangan mereka sebagai salah satu daripada alternatif penulisan karangan. Baik, sebenarnya teknik Cindai terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertamanya, bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup. Seperti mana karangan yang biasa kita tulis, ketiga-tiga bahagian ini memang perlu dijelaskan cara penulisannya. Baik, untuk memudahkan semua pelajar mengenal pasti cara menulis karangan yang baik, jadi saya akan jelaskan tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan yang saya maksudkan pendahuluan yang menggunakan akronim ATH. Kemudian bahagian isi pula menggunakan akronim Ihsan. Dan bahagian penutup pula menggunakan akronim USHA. Apakah yang dimaksudkan dengan ATH, Ihsan dan USHA? Mari kita lihat penjelasan seterusnya. Baik, untuk pendahuluan, akronim ATH membawa maksud AT ayat topik, I isu, H huraian dan AA ayat arahan. Bermakna ATH merupakan satu cara mudah bagi murid untuk mengingat ayat-ayat yang perlu dimasukkan dalam perenggan pendahuluan. Jadi, murid hanya perlu mengingat perkataan ATH dan memahami penggunaan akronim tersebut untuk menulis pendahuluan yang mudah bagi mereka. Seterusnya, kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Ihsan untuk bahagian isi, ya. Ihsan, akronim ihsan terdiri daripada perkataan huruf I iaitu isi, H huraian, S sampel ataupun contoh, ya, sampel, contoh. Kemudian A akibat, akibat atau perkataan lain, kesan, impak, natijah dan sebagainya, ya. Kemudian N neutral. N neutral maknanya kita perlu menjelaskan dari aspek penegasan isi yang telah kita huraikan pada awal perenggan isi ini, ya. Seterusnya, kita pergi ke bahagian penutup. Bahagian penutup menggunakan akronim USHA. USHA, ya. USHA terdiri daripada huruf U merupakan ulasan, huruf S merupakan show,
ataupun cadangan, ya. Dan HA, ya, suku kata HA bermaksud harapan. Jadi untuk memudahkan pelajar menulis perenggan penutup, mereka hanya perlu mengingat perkataan usha. Ya, daripada perkataan usha, mereka perlu hafal apakah yang dimaksudkan dengan U, S dan HA. Ya, jadi apabila mereka mengingati perkara tersebut, maka lebih mudahlah bagi pelajar untuk menulis penutup, ya, dalam sesebuah karangan. Baik. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa dalam penulisan karangan perlu ada peribahasa. Peribahasa yang saya maksudkan terdiri daripada simpulan bahasa, pepatah, ya, seterusnya bidalan, perumpamaan, kata-kata hikmah ataupun kata-kata mutiara dan lain-lain lagi, ya, ungkapan bahasa indah dan sebagainya, ataupun istilah-istilah lain yang sering digunakan, ya. Dan peribahasa ini perlu dimasukkan dalam karangan murid hanya satu sahaja, ya, sekurang-kurangnya, ya. Di bahagian mana-mana yang sesuai, sama ada bahagian pendahuluan, bahagian isi ataupun bahagian penutup, ya. Tidak akan mempengaruhi penekanannya pada mana-mana bahagian, tetapi kalau lebih baik setiap isi disertakan dengan bahasa ataupun peribahasa, ya. Begitu juga dalam pendahuluan dan penutup, ya. Sebaik-baiknya lah jika tidak ada, kamu tak perlulah bersusah payah untuk berfikir dan memasukkan peribahasa yang tidak sesuai dengan bahagian isi yang kamu huraikan ataupun pada bahagian pendahuluan atau penutup, ya. Jadi kamu perlu masukkan yang mana yang kamu rasa sesuai. Okey. Baik, jadi saya sudah pun menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan teknik cindai, iaitu kamu perlu mengingat pendahuluan yang menggunakan akronim ATIHA, bahagian isi menggunakan akronim ihsan, bahagian penutup menggunakan akronim usha, ya. Jadi seterusnya adalah kita melihat penjelasan tentang penggunaan teknik cindai, ya. Cara mengaplikasikan teknik cindai. Baik. Saya mengambil contoh soalan bahagian B. Ya, bahagian B. Bahagian B kamu perlu menulis karangan lebih 350 patah perkataan. Ya, contoh soalan. Ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi orang yang berguna. Itu ayat rangsangan, ya. Okey, seterusnya ayat arahan ni. Bincangkan langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. Okey, soalan bahagian B, ya. Baik, seterusnya kita lihat cara untuk menulis pendahuluan. Baik. Akronim ATIHA. Baik, kita lihat dulu huruf AT. AT merupakan ayat topik ataupun ayat tema yang berkaitan dengan soalan. Di soalan yang kita baca tadi,
berkaitan dengan harapan ibu bapa supaya anak-anak mereka menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Jadi kita perlu memasukkan topik kita ya dalam ayat topik ya, ayat tema ya. AT tadi kita perlu masukkan topik ataupun tema yang kita bincangkan pada hari ini. Dan untuk memulakan ayat, kita perlu ada penanda wacana. Jadi penanda wacana yang saya gunakan berbunyi, pada era globalisasi yang sentiasa menuntut komitmen dan pengorbanan yang bukan sedikit ini, ibu bapa sangat mengharapkan kemenjadian anak-anak mereka pada masa hadapan. Okey, itu ayat topik ya. Seterusnya isu ya. Jadi kita perlu melihat isu yang terdapat dalam topik kita atau tema kita ini ya. Isunya berkaitan dengan walaupun semua orang bercita-cita supaya anak-anak mereka, keturunan mereka menjadi orang yang baik, namun tidak semua ibu bapa akan dapat menikmati, mengecapi segala yang mereka impikan ya. Jadi kita bina sebuah ayat yang menggunakan perkataan namun ya. Okey, untuk isu saya mulakan dengan namun bukan semua ibu bapa dapat mengecap nikmat kejayaan zuriat mereka jika tersilap langkah dalam proses pendidikan menuju dewasa kerana kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari akibat cabaran-cabaran yang gagal disempurnakan oleh ibu bapa. Ya. Jadi kamu lihat ya, saya ada masukkan peribahasa ya dalam ayat pendahuluan ya. Jadi saya fikir di sini agak sesuai, saya masukkan peribahasa pada pendahuluan yang saya bina menggunakan akronim ATIHA ini ya pada ayat isu ya. Seterusnya terlihat pula akronim ATIHA pada huruf H ya. H di sini bermaksud huraian ya. Jadi kita perlu menghurai sedikit tentang isu yang telah kita bangkitkan ya, berkaitan dengan topik kita ya. Jadi saya mulakan dengan penanda wacana. Hal ini kerana wujud pelbagai faktor di luar kawalan ibu bapa yang mempengaruhi pembawaan setiap cahaya mata yang ditatang bagai minyak yang penuh sejak kecil lagi. Okey, jadi di sini saya memasukkan peribahasa supaya lebih mantap ayat tadi ya. Justru sebagai ibu bapa misalnya terdapat beberapa langkah proaktif yang boleh diambil untuk menjamin kualiti anak-anak mereka ya. Jadi ayat huraian saya tidak terikat dengan satu ayat saja. Saya boleh kembangkan menjadi 2 ayat tetapi masih di bawah huraian. Seterusnya pada akronim ATIHA untuk huruf AA. Apa yang dimaksudkan dengan AA? Ayat arahan ya. Jadi saya mulakan dengan persoalannya ya. Untuk jenis pendahuluan yang menimbulkan persoalan ini nampak lebih menarik minat ya pemeriksa untuk terus membaca karangan kita ya. Jadi saya mulakan dengan persoalannya, apakah langkah-langkah yang wajar untuk menjamin impian mereka terlaksana? Okey. Jadi saya ambil daripada ayat arahan dalam soalan. Namun saya telah menukar dengan membina ayat lain yang sama maksud ya, supaya mencerminkan variasi bahasa ya yang kita gunakan dalam penulisan kita.
Baik, sebagai rumusan untuk pendahuluan tadi, saya akan gabungkan akronim ATIHA ya dalam ayat pendahuluan yang lengkap ya. AT ya, AT pada era globalisasi yang sentiasa menuntut komitmen dan pengorbanan yang bukan sedikit ini, ibu bapa sangat mengharapkan kemenjadian anak-anak mereka pada masa hadapan. Namun, bukan semua ibu bapa dapat mengecap nikmat kejayaan zuriat mereka jika tersilap langkah dalam proses pendidikan menuju dewasa kerana kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari akibat cabaran-cabaran yang gagal disempurnakan oleh ibu bapa. Hal ini kerana wujud pelbagai faktor di luar kawalan ibu bapa yang mempengaruhi pembawaan setiap cahaya mata yang ditatang bagai minyak yang penuh sejak kecil lagi. Justru, sebagai ibu bapa misali, terdapat beberapa langkah proaktif yang boleh diambil untuk menjamin kualiti anak-anak mereka. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang wajar untuk menjamin impian mereka terlaksana? Okey, jadi itulah contoh ayat yang saya maksudkan ya, dalam ATIHA untuk menulis pendahuluan dengan cara yang amat mudah. Baik, seterusnya kita akan beralih ke bahagian isi ya. Sebelum kita meneruskan perbincangan isi menggunakan teknik Shindai, izinkan saya untuk membuat sedikit analisis soalan berkaitan dengan soalan yang akan kita bincangkan nanti. Baik, seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi, soalannya berbunyi, ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi orang yang berguna. Okey. Itu ayat rangsangan. Dalam ayat rangsangan ini, penekanan kepada perkataan ibu bapa ya, ibu bapa kemudian mengharapkan anak mereka berguna. Okey. Dan seterusnya kita tengok ayat arahan, bincangkan langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. Jadi dalam ayat arahan ini penekanannya kepada langkah ya. Jadi dalam isi kita akan membincangkan langkah-langkah yang sesuai ya oleh ibu bapa ya untuk memastikan anak-anak mereka berjaya menjadi anak-anak yang berguna pada masa hadapan. Baik. Apabila kita selesai membuat analisis soalan, kita dapati bahawa terdapat beberapa isi yang boleh kita senaraikan ya untuk menjawab soalan tadi. Jadi di sini saya ada memberikan 4 cadangan ya, isi yang sesuai kita bincangkan ya bagi tajuk yang kita bincangkan ini. Pertama, ibu bapa memberikan pendidikan agama atau moral ya yang secukupnya kepada anak-anak. Yang kedua, ibu bapa memantau perkembangan anak-anak. Ketiga, ibu bapa memberikan kasih sayang ya kepada anak-anak mereka. Dan yang keempat, ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Baik. Untuk perbincangan pada bahagian isi, teknik Shindai akan menggunakan akronim ihsan ya untuk membincangkan bahagian isi ya supaya menjadi huraian hujah yang mantap. Baik. I bermaksud isi ya, isi. Jadi untuk memulakan isi, saya mengambil isi yang pertama tadi. Saya mulakan dengan penanda wacana sebagaimana yang kita sedia maklum. Ibu bapa sewajarnya menjadi tunjang dalam proses pendidikan agama dan moral anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan di maya pada ini. Okey, perhatikan di sini saya mengubah sedikit ya
ayat isi yang telah saya berikan ya tadi, dan ayat ini masih mengekalkan maksud yang sama. Seterusnya kita pergi ke perkataan H. Kita pergi ke huruf H yang menjadi akronim ya dalam ihsan, menjadi sebahagian daripada huruf dalam akronim ihsan, iaitu H, huraian. Dalam konteks ini, penerapan dalam penghayatan ilmu-ilmu duniawi dapat menunjukkan jalan yang benar supaya cahaya mata ayah bonda yang tersayang ini terpelihara daripada terjebak ke dalam gejala negatif yang amat ditakuti kini. Baik, kamu perasan tak saya menggunakan pelbagai perkataan untuk menggambarkan anak ya. Ada masa saya menggunakan perkataan zuriat, ada masa saya menggunakan perkataan cahaya mata. Ya, jadi di sini dapat memperlihatkan kepelbagaian penggunaan perkataan ya. Jadi bahasa yang kita gunakan menunjukkan variasinya ya. Seterusnya, akronim ihsan terdapat huruf S ya. S di sini bermaksud sampel ataupun contoh ataupun tamsil dan sebagainya. Jadi saya memberikan pendapat yang saya petik ya daripada sumber-sumber yang sahih ya. Jadi saya mulakan dengan penanda wacana yang sesuai. Hal ini selaras dengan pendapat mantan Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad bahawa ibu bapa memainkan peranan penting ke arah menentukan arah tuju anak-anak pada masa hadapan, ke arah mendapat keberkatan daripada Allah. Ya. Jadi itu menjelaskan tentang ayat sampel. Seterusnya untuk huruf A ya, A ataupun akibat ya. Jadi saya mulakan dengan natijahnya. Anak-anak dapat melestarikan cara hidup beragama yang dapat menjamin keharmonian masyarakat dan negara. Jadi ayat untuk akronim A ni, jadi kita boleh menggunakan pelbagai perkataan yang menggambarkan akibat, natijah, impak dan sebagainya lah ya untuk memulakan ayat tersebut. Seterusnya ayat yang terakhir, neutral ya. Neutral menunjukkan satu keadaan yang saya beri penegasan ya terhadap isi yang telah kita bincangkan tadi. Jadi saya mulakan dengan justifikasinya. Jelaslah bahawa pendidikan agama dan moral merupakan langkah terbaik ibu bapa untuk membentuk generasi berguna pada masa hadapan. Jadi cara rumusannya, isi menggunakan akronim ihsan berbunyi begini ya. I, sebagaimana yang kita sedia maklum, ibu bapa sewajarnya menjadi tunjang dalam proses pendidikan agama dan moral anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan di maya pada ini. H, dalam konteks ini, penerapan penghayatan ilmu-ilmu duniawi dapat menunjukkan jalan yang benar supaya cahaya mata ayah bonda yang tersayang ini terpelihara daripada terjebak ke dalam gejala negatif yang amat ditakuti kini. S, hal ini selaras dengan pendapat bekas Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad bahawa ibu bapa memainkan peranan penting ke arah menentukan arah tuju anak-anak pada masa hadapan, ke arah mendapat keberkatan daripada Allah. A, natijahnya anak-anak dapat melestarikan cara hidup beragama yang dapat menjamin keharmonian masyarakat dan negara. N, justifikasinya, jelaslah bahawa pendidikan agama dan moral merupakan langkah terbaik ibu bapa untuk membentuk generasi berguna pada masa hadapan. Seterusnya, untuk bahagian penutup,
kita menggunakan akronim USHA. Ya, USHA. U merupakan ulasan. Ya, ulasan. Jadi saya mulakan dengan penanda wacana. Kita mengulas sedikit tentang isu yang kita bincangkan ini. Konklusinya, setiap pasangan ibu bapa mencuba untuk memberikan yang terbaik dari pelbagai aspek kepada anak-anak permata hati mereka sejak dalam kandungan sehinggalah semuanya mampu berdikari, malahan berterusan hingga ke akhir hayat. Okey, itu untuk huruf U. Seterusnya, untuk huruf S, show atau cadangan, saya gunakan juga penanda wacana. Justeru ibu bapa dan pemata hati mereka sememangnya perlu memainkan peranan secara seiringan dalam memastikan pihak yang memberi dan menerima mendapat manfaat bersama-sama. Jadi, dalam ayat ini saya memberikan cadangan ya. Perkataan yang menunjukkan cadangan ialah adanya perkataan perlu ya, perlu di situ. Baik. Seterusnya akronim USHA untuk huruf HA ya. HA ini merupakan harapan ya. Jadi saya simpulkan begini. Oleh itu, besarlah harapan ibu bapa untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka ke arah melahirkan generasi pewaris negara pada masa hadapan tercapai bak kata peribahasa seikat bak sirih serumpun bak serai. Baik. Sebagai rumusan keseluruhan untuk ayat-ayat yang terdapat dalam penutup ya menggunakan akronim USHA, saya rumuskan begini ya. U, konklusinya setiap pasangan ibu bapa mencuba untuk memberikan yang terbaik dari pelbagai aspek pada anak-anak permata hati mereka sejak dalam kandungan sehinggalah semuanya mampu berdikari malahan berterusan hingga ke akhir hayat. S, justeru ibu bapa dan pemata hati mereka sememangnya perlu memainkan peranan secara seiringan dalam memastikan pihak yang memberi dan menerima mendapat manfaat bersama-sama. HA, oleh itu besarlah harapan ibu bapa untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka ke arah melahirkan generasi pewaris negara pada masa hadapan tercapai bak kata peribahasa seikat bak sirih serumpun bak serai. Sekian saja, diharapkan kamu semua dapat menggunakan teknik ini dalam penulisan masing-masing dan ikutilah penerangan seterusnya supaya lebih jelas dalam siri-siri video yang akan saya keluarkan nanti. Sekian, terima kasih.